Assalamualaikum dan selamat pagi semua. Nama saya Rozana binti Razman, nombor metrik 279 dan 682. Hai semua, saya akan mengulas tajuk tentang usul fiqh dan kawaid fikih. Mari kita fahami apakah maksud usul fiqh dan apakah maksud kawaid fikih, supaya nanti kita dapat memahami siapakah tokoh usul fiqh, fungsi usul fiqh, kepentingan usul fiqh, serta perbezaan usul fiqh dengan kawaid fikih. Maksud usul fiqh ialah suatu ilmu yang untuk mengetahui hukum-hukum berbentuk amali daripada dalil-dalil tafsili yang terperinci. Maksudnya di sini ia adalah suatu kaedah yang dengannya kita dapat mengistinbatkan hukum ataupun memahami sesuatu hukum itu, serta cara-cara bagaimana mengistinbatkan hukum dan juga kedudukan orang yang menzahirkan hukum tersebut ataupun kedudukan orang yang mengistinbatkan hukum. Sebenarnya maksud usul fiqh ini para mujtahid mereka mempunyai kelayakan dalam mengistinbatkan hukum apabila sesuatu hukum itu tidak terdapat pada dalil Al-Quran, dalil hadis, qiyas, maka kita pergi kepada ijma', yaitu para mujtahid mengistinbatkan hukum. Jadi di sini kita dapat pahami maksud usul fiqh itu adalah cara bagaimana untuk mengeluarkan hukum, mengistinbatkan hukum, dan juga kedudukan orang yang mengistinbatkan hukum, supaya kita dapat merujuk pada pengistinbatan hukum tersebut apabila hukum-hukum itu tidak terdapat pada Al-Quran ataupun hadis ataupun qiyas. Manakala maksud kawaid fikih pula ialah suatu kaedah yang umum yang dengannya kita dapat ambil cabang-cabang untuk dijadikan sebagai suatu hukum. Terdapat 5 kaedah yang terdapat dalam kawaid fikih. Kaedah umum yang pertama, al-umur bimaqasidiha. Kaedah umum yang kedua adalah al-yakin la yuzallu bisyak. Ketiga adalah ad-daral yuzal. Keempat, al-adatul muhakkamah. Dan yang kelima adalah masyaqqah tajlibu taysir. Okey. Di sini mari kita lihat beberapa perbezaan yang di antara usul fiqh dan juga kawaid fikih. Dari segi definisi kita memang sudah dapat lihat dan kenal pasti bahwa jelas terdapat perbezaan antara usul fiqh dan kawaid fikih. Pertama, dari segi maksudnya itu, kawaid fikih bermaksud suatu prinsip umum yang mengandungi hukum-hukum syarak selaras dengan masalah yang berlaku ataupun dengan masalah yang baru muncul. Jadi barakala usul fiqh pula adalah suatu kaidah ataupun yang metode yang perlu diikuti oleh para mujtahid dalam mengistinbatkan hukum. Selain itu, mari kita lihat kepada perbezaan yang kedua, yaitu usul fiqh wujud untuk mengeluarkan hukum, manakala kawaid fikih wujud untuk mengikat pelbagai masalah dalam satu kaedah. Namun begitu, para mujtahid masih lagi merujuk kepada dalil Al-Quran dan juga dalil hadis yang lebih terperinci dalam mengeluarkan hukum. Sekarang mari kita lihat kepada contoh usul fiqh, yaitu ijma' para ulama dalam pengharaman apa-apa sahaja yang melibatkan khinzir. Haram bagi manusia untuk menggunakannya, seperti baju yang diperbuat daripada kulit khinzir. Dalam surah Al-Maidah ayat yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala berfirman bahawa manusia diharamkan untuk memakan daging babi. Jadi dalil ini menjadi penguat kepada pengistinbatan hukum para ulama bahawa apa-apa sahaja yang melibatkan khinzir haram bagi manusia untuk menggunakannya. Mari kita lihat pula kepada contoh kawaid fikih supaya jelas kita dapat lihat terdapat perbezaan yang ketara antara usul fiqh dan kawaid fikih. Mari kita ambil satu kaedah daripada kaedah fikih, yaitu al-umur bimaqasidiha. Satu kaedah al-umur bimaqasidiha yaitu setiap perbuatan yang dilakukan bergantung kepada niat. Bagaimana contohnya?
Contohnya pemerahan anggur. Jika kita memerah anggur dan berniat untuk pembuatan arak, maka haram. Tapi jika kita memerah anggur itu untuk pembuatan cuka, maka harus. Sedangkan tiada perbezaan perbuatan antara dua perkara tersebut. Jadi jelas ini adalah perbezaan antara usul fiqh dan juga qawaid fiqhiyah. Seterusnya kita lihat pula kepada kepentingan usul fiqh. Kepentingan usul fiqh yang pertama ialah para mujtahid dapat mengeluarkan hukum yang lebih tepat berdasarkan kepada dalil-dalil yang kukuh dan juga dalil-dalil Al-Quran yang terperinci. Yang kedua, kita dapat mengetahui bagaimana cara-cara pengistinbatan hukum. Yang ketiga, kita dapat mengetahui bagaimana asas-asas pembinaan hukum syarak. Yang keempat ialah kita sedar bahawa Islam itu bersifat menyeluruh dan juga mementingkan kemaslahatan umum. Hal ini dikatakan demikian kerana Islam juga turut membincangkan hukum-hukum yang tidak terdapat pada ataupun yang tidak disebutkan dalam dalil Al-Quran ataupun hadis, tetapi wujudnya ijma', iaitu persepakatan para mujtahid dalam mengeluarkan hukum. Oleh itu, umat Islam boleh merujuk kepada persepakatan para mujtahid dalam merujuk hukum persepakatan para mujtahid dalam menyelesaikan masalah-masalah ataupun setiap persoalan-persoalan dalam kalangan umat Islam. Antara tokoh-tokoh ilmu usul fiqh ialah yang pertama ialah Imam Abu Hanifah. Beliau wafat pada tahun 150 Hijrah. Yang kedua ialah Imam Al-Syafi'i bin Idris bin Al-Syafi'i. Beliau merupakan orang yang pertama menyusun ilmu usul fiqh. Imam Al-Syafi'i wafat pada tahun 204 Hijrah. Dan Imam Al-Syafi'i juga mempunyai karya beliau yang pertama iaitu Al-Risalah. Dan yang ketiga ialah Imam Al-Haramain bin Al-Juwaini. Imam Al-Haramain Al-Juwaini merupakan ahli fiqh dan juga ahli kimia. Beliau merupakan seseorang yang terkemuka dan terkenal pada zamannya. Imam Al-Haramain merupakan imam daripada dua kota suci, Mekah dan Madinah, dan beliau juga merupakan guru kepada Imam Al-Ghazali. Sekian sahaja pembentangan saya pada kali ini. Semoga bermanfaat dan juga memberi sedikit sebanyak ilmu kepada anda semua.